Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Tuan-tuan, untuk pagi ini kita Polis Daerah Kuching ingin berkongsi satu kes yang perlu di-highlightkan kepada masyarakat. Ini berkaitan dengan penipuan, pembelian e-dagang melalui online, seperti pembelian melalui Shopee, Lazada, Kosher, lepas tu WeChat, pun ada Instagram dan banyak lagi lah. So kes ini kita mula menyiasat sejak daripada PKP ini dimulakan, dan tim siasatan khas untuk penipuan e-dagang bagi commercial crime di daerah Kuching ini telah ditubuhkan. Dan apabila kita mengesan kejadian ini semakin meningkat dan meningkat daripada permulaan PKP pada 2019 hingga pada sekarang ini, kita telah mengaktifkan secara agresif kita punya pasukan yang diketuai oleh Ketua Bahagian Siasatan Commercial Crime ASP Marshal Linus, dibantu oleh pegawai task force operasi dia iaitu ASP Simon dan tim-tim yang ada. Daripada tahun 2019 yang saya beritahu tadi, kes ini kita mula kesan meningkat dan meningkat sehingga tahun 2021 sekarang ini Jun, 79 mangsa buat report. Yang buat report sebenarnya ramai yang tak buat report. Lebih daripada itu, beratus, boleh sampai dalam lebih kurang 500 lebih, tapi tak buat report. Yang buat report, officially buat report 79 mangsa. Dan daripada 79 mangsa ni, kerugian yang mereka alami mencapai sebanyak 729,000. Bayangkan tuan-tuan semua. Ini yang buat report. Kalau yang tak buat report, kita kira semua yang banyak, dia akan mencapai juta. Di kawasan Kuching saja, belum satu Sarawak ataupun satu negara kita. So bayangkan tuan-tuan, hanya dalam tempoh singkat sahaja sejak PKP ini dilaksanakan, meningkat kerugian ekoran dan sindiket-sindiket, perbuatan-perbuatan individu tertentu yang menjalankan perniagaan secara e-dagang dan menipu pelanggan-pelanggan, masyarakat yang biasa, masyarakat kita, dan golongan yang menjadi mangsa umur dalam lebih kurang 20 ke 45 tahun. Yang paling banyak ada juga di kalangan pesara-pesara menjadi mangsa. So ini satu perbuatan yang sangat memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat kita. Dia mudah saja dia punya emo. Dia mengiklankan dia punya perdagangan-perdagangan ini. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Dia punya aktiviti-aktiviti produk-produk yang ada ni melalui link-link ataupun kita punya media sosial, WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook. Daripada situ, kadang-kadang ada dalam grup-grup dia masuk ads yang kita pun tak faham, tiba-tiba boleh masuk. Dia pun ada hantar blast SMS yang advertise, pop masuk handphone kita, pop masuk handphone mangsa-mangsa. Dia iklankan barang-barang dia. Itu dia punya emo. Kebetulan pemilik-pemilik nombor telefon ataupun nama-nama sosial ni seperti WhatsApp dengan Facebook ni macam kita lah, nak mencari barang-barang yang kita berkenan nak beli. Daripada situ, engagement itu sudah bermula, kontak itu sudah bermula, dan kita sudah mula masuk perangkap yang ada. Kita engage dengan dia, kita klik dia punya laman tu, dia punya link tu, dia punya produk yang dijual, dan mula. Contohnya yang selalu terjadi, barang elektronik, handphone, aksesori handphone, barang-barang bersifat muzik, permainan, game, joystick, keypad, fashion brand, barang perhiasan pun ada dijual, termasuk barang-barang dapur ada dijual. Semua menggunakan e-dagang yang memang sah, tetapi sindiket dengan suspek-suspek ini menempel di situ. Dia masuk ke situ. Kita mengesan pada mulanya dia menjalankan perniagaan yang betul. Itu pasal dia ada di dalam lawan waktu muda, Shopee. Selepas itu 2-3 seri produk yang dia jual dengan betul, kemudian dia akan memulakan dia punya maneuver
untuk menipu masyarakat. Sebab kalau kita menjual produk yang tak betul dan kita menipu, memang Shopee, Lazada, semua ni tak akan terima. Dia akan ban kita, dia akan keluarkan kita. Tapi itu MO yang dibuat. Dia buat dulu beberapa siri jualan untuk mendapat kepercayaan daripada Shopee, Mudah, Lazada semua, dan kepada masyarakat, pelanggan-pelanggan yang ada. Kemudian dia mula dia punya MO. Jangan terkejut, ada di kalangan yang penipu-penipu semua ni, kalau kita tengok klik dia punya link tu, like sangat banyak, 500, 300 like, view memang 5 bintang. Kita siasat benda ni. Ada yang dia buat seorang-seorang, kan? Dia jual, lepas tu dia buat satu fake buyer account, fake buyer ID, buyer account untuk beli produk yang dia nak jual. Contoh handphone, jual. Dia create satu fake account. Konon-kononnya itu buyer, dan bagi like cantik dengan gambar. Dia boom, kan? Dia build up dia punya star dengan like. Jadi orang lain yang betul-betul nak beli, yang nak beli ni tengok view cantik, star 5, view 300, pembeli, tapi itu semua dia buat seorang-seorang. So apabila laporan diterima, kita siasat dan kita akan update benda-benda ni. Contoh macam Shopee, dan barulah benda tu dia akan dikeluarkan daripada situ. Yang seterusnya, dia punya MO, dia akan menawarkan diskaun yang cukup cantik, too good to be true. Dia punya diskaun. Contoh, dia jual barang kemas, kan? Emas lah, rantai emas apa semua dia jual, yang high quality. Dia akan bagi diskaun sampai 50-60%. Jadi kita yang memang kebetulan pelanggan yang ada duit, memang mencari benda tu dalam tempoh PKP, susah untuk bergerak, susah untuk ke hulu ke hilir untuk mencari kedai, mula terjerat di situ dan buat beli. Ini dia punya MO. So apabila pelanggan, bangsa-bangsa yang ada ni sudah engage dengan dia, dia select, dia ambil produk, order produk itu, dan dibuat pembayaran di akaun bank yang disediakan. Memang akaun bank betul, kita cek semua bank ada terlibat, bank in duit. Selepas itu of course lah kita memerlukan dia punya tracking number untuk mengesahkan kita punya produk. Sebab receipt dia akan keluarkan immediately, receipt yang betul-betul sama dengan receipt yang kita order barang yang betul. Itu pasal mereka ni percaya, then minta tracking number. Okay. Di situ akan berlaku dua kejadian yang kita siasat. Yang pertama, dapat tracking number, dia bagi tracking number, GDL, DHL apa semua, semualah yang penghantaran ni, dia bagi. Tetapi bila semak dengan delivery company ni, tak wujud tracking number tu. Kemudian pelanggan ini dah sudah mula suspect something, and then patah balik dia punya personal chat. Kita boleh chat kan, kalau macam Shopee semua lah ni, dengan nombor-nombor yang ada, semuanya sudah hilang, gelap gelita, tak ada lagi. Kalau tak boleh track, kita boleh contact lagi dia, kamu sudah bayar duit, pelanggan sudah bayar duit. Itu yang pertama. Yang kedua, bank in untuk bayar, bila minta tracking number, terus tak ada respon, gelap gelita, habis. So, you tengok dia punya damage. Hanya untuk 79 orang yang buat report dalam tempoh penghujung tahun 2019 hingga Jun 2021. Tapi dia punya damage, loss yang ada tu 729,000 plus. You imagine, beli barangan dapur, simple barangan dapur, payah, tak ada penghujung sampai ke sudah tracking tu tak jadi-jadi. So banyak kerugian. Jadi kita highlightkan di sini untuk kita menasihatkan masyarakat, pembeli-pembeli yang ada untuk be careful, extra careful, check, verify dulu betul-betul sebelum kita buat pembelian. Jangan percaya bulat-bulat dengan iklan-iklan yang too good to be true, dengan like yang banyak, star yang banyak, diskaun yang banyak, sebab sudah ramai yang terperangkap. So dalam kes ini kita telah mengenal pasti suspek-suspek yang ada kaitan, kita percaya ada kaitan dengan
kes yang dilaporkan pada kita ni, seramai 26 suspek yang kita akan tangkap. Kita punya tim sedang mencari dan mengesan mereka, dan hari ini kita minta rakan-rakan media untuk membantu mewar-warkan. Mereka ini dikehendaki oleh polis di Kuching bagi membantu siasatan yang berkaitan dengan penipuan pembelian e-dagang. Kita akan siasat mereka ni di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan Penipuan. So kita minta rakan-rakan media untuk berkongsi, mewar-warkan kepada orang awam untuk memberikan bantuan kepada pihak polis untuk mengesan 26 suspek. Mereka ni ramainya bukan berada di kawasan Kuching dan bukan berada di Sarawak, somewhere else, di luar. So kita punya tim ada untuk mengesan mereka. Kita akan tangkap mereka dalam tempoh terdekat. Detail sudah ada. You all media boleh highlightkan benda ni untuk masyarakat tengok, dapat ni share dengan kita ataupun mana-mana pejabat polis yang berdekatan dengan kamu. Jangan risau, identiti pemberi maklumat kita akan rahsiakan. Itu memang komitmen yang ada. Dalam undang-undang pun ada tulis benda tu. So ada soalan? Memang kita ke luar Sarawak, luar negeri ada tak? Ada di luar negeri. Di luar negeri kita, di luar Malaysia pun ada. Tapi kita dapat dia punya identiti, hanya menunggu masa untuk kita tangkap mereka. Next. Macam Lazada dan Shopee yang dimention dalam press release tu tuan. Macam kita beli barang tu, dia refund. Tadi ada tanya tuan, yang refund tu possible ke? Dan duit tu pada orang yang menyediakan platform, adakah the warranty, the guarantee is there or not? Okey, isu dia sekarang memang semua e-dagang ini yang betul ni memang dia akan bagi refund within the time, period of time. Ada certain dia punya syarat, clause. Isu yang berlaku ni, ramai di kalangan mereka ni telah sedar kes ini beberapa lama, dan dia pun ada yang tak nak bagi tahu dengan admin. Dan pasal benda tu dia jadi macam begitu kan. Dia mungkinlah ini personal punya isu, personal punya kan, concern lah. Jadi bila dia tak maklum dengan admin Shopee contohnya, memanglah untuk urusan refund tu susah. Tapi ada juga sebenarnya betul, memang ada yang dapat refund because immediately kan, dia dapat sedar benda tu immediately sebelum jadi teruk benda tu, immediately, dan dia kontak balik dan disekat. Salah satunya dia dapat refund dari segi cost delivery lah, itu automatic dia akan dapat. So yang lain itu agak suka sedikit sebab dia sudah menempel kan, bila disiasat balik kan, dia sudah masuk dalam tu sebagai seller, tetapi bila siasat dia punya background, itu yang memerlukan masa yang panjang untuk mencari. Sebab dia sudah mengaburi, dia sudah menipu. Mula-mula tu dia masuk dengan keadaan yang macam gitu, lepas tu tiba-tiba refund memang ada, tapi this one take time untuk nak selaraskan dengan buyer, dengan pedagang yang mengendalikan tempat itu. Memang ada. Daripada semua platform ni tuan, yang mana yang paling notorious? Menonjol sangatlah, lebih kurang average. Tapi yang paling obvious sangat ni, I cakap obvious lah, obvious sangat di Facebook. Ini yang senang, pasal dia punya ad tu macam anytime kan, dia macam every time tiba-tiba keluar ad, Macam saya pun sendiri, kadang I tak buka pun Facebook, tiba-tiba keluar kan. Lama tak buka, bila kita buka dia punya iklan tu. Jadi di situ kita akan terperangkap. Memanglah ini ada orang mengatakan disebabkan perasaan kita punya tu, bukan tamak. Kita nak sangat benda-benda macam begitu, lepas tu kita simply kan, klik, tekan link dan uruskan, bayar. Itu yang menyebabkan mereka ni terperangkap. Jadi kita menasihatkanlah untuk be aware. Ada pesara pun jadi bangsa juga, so kesian. Right, next. Okay. Alright, kalau tak saya tunjukkan di sini ya. Ni dia punya ringkas lah. Nanti saya bagi tadi tu kan. Ni daripada suspek lah. Dia akan mula macam begini, dia iklankan macam kita tadi tu. Semua media sosial, mana-mana, all the media sosial yang dia boleh masuk, dia akan iklankan. Termasuklah yang beritahu tadi tu blast SMS, zup masuk handphone kita. Kita pun memang mencari benda tu, tak, sudah masuk dia punya perangkap. Stage yang pertama,
Selepas tu dia akan bagi kepercayaan pada kita, pada pelanggan ni. Dia tunjukkan benda-benda ni semua. Semua yang betul. Shopee, Lazada, Mudah, Instagram pun ada orang linkkan situ, linkkan untuk yang beli. Kemudian bila telah mendapat kepercayaan, pengadu ni bangsa semua percaya dengan like, dengan sold, rekod sold yang ada tu amulah dia akan buat pembayaran. Semua bank ada, semua bank yang ada di negara kita ni ada, dibayar, minta duit masuk. Lepas itu minta tracking number, hilang, tol sudah hilang, tak dapat apa-apa. Ini kejadian yang sebenar antara yang kita screen capture untuk dipamerkan. Yang betul-betul berlaku. Coba pembelian yang ada, belikan handphone, barang-barang, komputer, semua sekali, semua tu, barang-barang fashion brand, branded, semua branded, ada jenama channel, tapi dia punya harga tu memang dia punya tawaran tu sangat menarik lah. Itu yang mereka tertarik, bayar, dia ingin. Jadi ini yang kita beritahu tadi, 26 suspek yang kita kena pasti memang kita nak cari mereka ni. Kita percaya mereka ada di, dan ini kita memerlukan bantuan daripada rakan-rakan media dan masyarakat untuk cekkan gambar-gambar mereka ni. Ada yang 61 tahun, 51 tahun, ada yang muda, semuda lagi, semua ada gambar-gambar ni. Kalau kita dapat tangkap 26 ni, kita boleh merungkaikan lagi, panjang, detail lagi cerita bagaimana terjadi berlaku. Adakah kes ini sebenarnya dibuat oleh satu individu ataupun satu sindiket yang besar? Buat masa ini pihak polis perlu diredam. Tetapi yang positifnya kita dapat mengesal suspek-suspek ini. Buat masa ini agak dalam keadaan kawal apabila kita buat ini. So, kita mengharapkan kerjasama dari masyarakat, mengharapkan media untuk amplify benda ini untuk share dengan masyarakat. Oke, itu saja. Tuan, nak tanya satu lagi tuan. Kita punya 5 kes macam ni lah. So, apa pesanan tuan? Sebab selalunya dia orang akan nak buat report polis, dan sambil tu dia orang juga nak buat report kepada SKMM, untuk investigasi running lah, iklan running. So dia nak stop kan. So macam mana tuan? Boleh terangkan? Okay, first yang dia perlu buat pada yang menjadi masalah ataupun yang mengisahkan satu benda yang tidak elok, itu baru report polis. And then saya dah share dalam itu, kita ada satu kita punya yang berkaitan dengan scam, dia scam response center. Ada nombor telefon di situ, dia boleh highlightkan lah. So ini tindakan pertama. Saya faham ada di kalangan kita di masyarakat, mungkin satu masa tak cukup, kurang masa untuk report atau distance susah untuk dia travel. So satu benda ni dia sudah macam terlibat dalam mengusahakan. Dia boleh menggunakan kita punya center, response center tu untuk scan, untuk call, even kita boleh masuk email pun ada di situ untuk verify dulu, double check dulu adakah seller-seller ni yang betul punya, kawan-kawan yang terlibat ni betul. So daripada situ kita boleh bidding untuk membantu mereka sebelum mencari benda yang teruk sehingga ditipu. Dan kalau mereka dah bersedia, boleh buat laporan polis. Kalau dah perlu untuk buat laporan polis, tapi immediate punya action, kita punya scam response center untuk call, verify kalau ada benda yang perlu nak beritahu sebelum kita engage dengan pembelian. Ada lagi? Yang suspek ini adakah melibatkan orang-orang tempatan, lokal atau banyak lokal. Banyak lokal. Alright, ada lagi? Account yang diberikan tuan mana lah ni? Sama juga macam yang Terutama dengan kes-kes sebelum ni, termasuk yang kes berkaitan dengan judi online. Lepas itu kita buat sebelum ni berkaitan dengan Halo, itu sama account. So kita akan verify itu siasat. Sejauh mana dia punya penglibatan sebenar, macam mana account itu boleh digunakan. Kita punya account tak pakai pun, saya pun tak dipakai, account pun tak dipakai kan. Macam mana boleh account mereka dipakai? Something wrong, betul?
something wrong. Kan? Layman pun mesti fikir something wrong. Apa yang buat kuasa, something wrong benar. So, sehingga kita tangkap mereka ni, baru kita beritahu keseluruhan cerita sebenar. Apapun kes ni, buat masa ni, kita sudah dapat. Cuma menunggu untuk tangkap mereka dan seterusnya kita membenarkan ada. Right? Ada lagi?